Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada Dr. Syamsuri dan juga rakan-rakan sekalian. Hari ini kami ingin membentangkan projek kami iaitu Mental Health Advocacy atau kesedaran kesihatan mental. Jadi, apa yang akan kami bentangkan hari ini adalah pengenalan, objektif, penyataan masalah, input, output, hasil dan juga refleksi. Seterusnya, ini adalah ahli kumpulan kami yang terdiri daripada Nur Amira binti Sudin, Nur Fatin Dalila binti Ruzhani, Durka anak perempuan Gopala Krishnan, Siti Syazwani binti Zakaria dan Afif Nakiuddin bin Asri. Pengenalan untuk projek ini adalah kesihatan mental yang sering disebut gangguan mental adalah suatu tahap di mana seseorang mengalami simptom daripada fizikal maupun mental dan berkaitan dengan emosi. Simptom-simptom tersebut bermula dari rasa cemas yang berlebihan, ketakutan, sedih berlarut-larutan, tertawa tiba-tiba, berhalusinasi dan banyak lagi. Objektif pertama untuk projek ini adalah membentuk tahap kesedaran terhadap kesihatan mental dalam kalangan masyarakat. Kedua, mengurangkan diskriminasi dan pandangan yang salah terhadap kesihatan mental. Ketiga, mempromosikan hak manusia sebagai pesakit yang mempunyai kesihatan mental di laman media sosial. Keempat, memberi pendedahan kepada masyarakat dalam mengenal pasti mangsa-mangsa gangguan mental dan membantu mereka. Kelima, memberi kesedaran kepada masyarakat tentang impak yang akan dihadapi oleh pesakit sekiranya tidak dirawat dengan cara yang betul. Keenam, menekankan faktor-faktor kesihatan mental yang perlu dielakkan oleh masyarakat sebelum terlambat. Jadi, apa yang kita dapati daripada masalah kesihatan mental ini apabila peratus kes bunuh diri dan cubaan bunuh diri kian meningkat di negara kita. Hal ini adalah kerana tiada kesedaran dalam kalangan masyarakat mengenai penyakit ini. Ada pula golongan yang menganggap masalah kesihatan ini sebagai hal yang remeh-temeh sehinggakan tidak menyedari penyakit ini mampu mengundang maut dan kecederaan kepada individu. Hal ini disebabkan kurang pendedahan tentang permasalahan ini di tempat kerja, media sosial dan juga pusat komuniti. Tambahan pula, masalah kesihatan mental turut melibatkan golongan kanak-kanak di mana kurangnya pendedahan seawal di sekolah. Akhir sekali, kes melibatkan masalah kesihatan mental ini menjadi kerisauan pada kerajaan kerana ia melibatkan kesan daripada berlakunya pandemik di mana ramai pekerja diberhentikan demi menjaga ekonomi sesebuah syarikat dan faktor kewangan demi kelangsungan hidup menjadi isu utama pada masa ini. Untuk bahagian input pula, kami telah mengkaji data-data daripada kajian-kajian yang lalu. Berdasarkan tinjauan kesihatan dan mobiliti kebangsaan di Malaysia, didapati tingkah laku bunuh diri dalam kalangan remaja berumur antara 13 hingga 17 tahun menunjukkan peningkatan trend iaitu prevalent idea bunuh diri adalah 10% pada tahun 2017 berbanding 7.9% pada tahun 2012. Manakala prevalent kemurungan pula adalah 18.3%, di mana 1 daripada 5 remaja mengalami gejala kemurungan, 2 daripada 5 mengalami keresahan dan 1 daripada 10 mengalami stres. Seterusnya adalah output. Output kita adalah video pendek kesedaran di mana video itu dimuat naik ke sosial media seperti Instagram, Facebook, Twitter dan aplikasi YouTube yang akan memberi input-input yang penting di mana ia akan memberi kesedaran tentang kepentingan kesedaran kesihatan mental dan kesan daripada menghidap kesihatan mental itu. Hasil dapatan dari jangka masa pendek. Kumpulan kami telah menghasilkan sebuah video yang mempunyai intipati yang sangat bermanfaat kepada pesakit agar mereka dapat meningkatkan kesedaran tentang kesihatan mental. Pada jangka masa sederhana pula, pesakit dapat membuat perubahan yang positif serta dapat meningkatkan keyakinan diri untuk meneruskan kehidupan harian. Selain itu, pesakit yang menonton video ini dapat mengenal pasti tanda dan gejala penyakit tersebut agar dapat mencegahnya. Kerana mencegah itu lebih baik daripada merawat. Akhir sekali, di jangka masa panjang, pesakit yang telah sembuh
dapat membantu orang lain yang mengalami gangguan mental yang sama untuk terus meningkatkan kualiti hidup. Dan dengan adanya video yang telah disebarkan, ia dapat memberi kesedaran kepada masyarakat tentang impak yang akan dihadapi oleh pesakit sekiranya tidak dirawat dengan cara yang betul. Sebagai penutup dan refleksi, kita dapat melihat bahawa secara umumnya, kesihatan mental merupakan salah satu aspek yang sangat penting bagi setiap fasa kehidupan manusia seperti mana pentingnya kesihatan fizikal. Justeru, kesedaran tentang kesihatan mental dalam kalangan rakyat Malaysia seharusnya dipertingkatkan dengan lebih meluas, terutamanya dalam fasa pandemik COVID-19 ini. Cabaran yang bertali arus, lebih-lebih lagi dalam keadaan pandemik, menjadi asas yang kukuh kepada pembentukan kekuatan diri yang mantap, tahan diuji dan tabah menempuh arus perubahan. Sekiranya arus pemikiran, aspek pemikiran dan emosi positif seperti bahagia dan tenang dalam memacu kesejahteraan diri dapat dicapai dalam diri seorang individu.